Pada ketika itu, taman aku tadi, lupa. Kamu buat soalan lain sekali. Mei ni ditubuhkan pada sekitar awal 86. Pada ketika itu, mula-mula sekali sebelum ada Mei ni, saya dengan Abu, kan. Jadi kita jam tak syok, tak ada bass, kita panggil Yus sebagai bass. Jadi bila kita orang dah ada bertiga, jadi saya nyanyi, Yus nyanyi, Abu tak boleh nyanyi, suara tak keluar. Habis tu jadi kita pun bincang dengan Yus apa nama kumpulan ni nak taruh kan. Masa tu Mus tak ada lagi. Jadi Yus mencadangkan guna aja pangkat-pangkat nama Man Abu Yus, iaitu Mei, kan. Jadi terciptalah nama kumpulan ni Mei. Kemudian saya mencadangkan supaya Yus dapatkan seorang penyanyi untuk memenuhkan apa ni di dalam kumpulan ni mesti ada penyanyi kan. Jadi Yus dapatkan kawan dia yang bernama Mustafa bin Din. Kan begitu, Bung? Betul. Okey, lagi? Mei dilihat membawa muzik yang keras dan keunikan suara Mus itu sendiri yang nyaring menjadi identiti kumpulan Mei. Adakah Mei banyak dipengaruhi kumpulan SYJ atau mana-mana band yang menjadi inspirasi Mei pada peringkat awal-awal dulu? Yang ni Abu kena jawab, Bung. Okey, Bung. Sebenarnya kita orang masa waktu tu kan, biasalah masa tu kita masih mencari-cari lagi tu. Sebenarnya kita orang ni nak mencari, nak ikut macam grup-grup yang ada ni kan. Kita dah tak ada macam identiti ataupun tak ada konsep lah. Tapi kita masa tu tak ada album lagi. Kita banyak bawa lagu-lagu Inggeris lah, lagu. Jadi pada situ lah dia datang dia punya apa? Dia punya orang kata apa? Idea-idea. Tapi kita orang tak adalah ambil macam ikut SYJ, tak ada. Sebab kan SYJ dia lain, kita orang lain. Kita orang memang kita orang pandangkan, kita tengok macam mana penyanyi dia bawa. Mus dia nyanyi macam mana. Dia ni high pitch. Jadi kita orang terpaksa buat lagu-lagu yang macam lagu-lagu yang heavy lah. Kalau lagu slow, kadang-kadang kita orang pun tak gerti lagi nak mencipta untuk dia. Sebab kita tak tahu macam mana dia punya pergi. Tapi lagu heavy dia cukup senang. Kita memang faham lah dia Mus ni lagu-lagu high pitch, lagu-lagu tinggi ni, lagu speed ni dia memang dahsyat lah waktu tu. Macam itulah ceritanya. Betul, Man? Betul. Macam mana Mei mendapat tawaran untuk menjadi recording artist dan kebanyakan lagu-lagu Mei ni ditulis sendiri oleh anggota Mei. Kenapa tak menggunakan hikmat komposer-komposer macam M. Nasir, J.S. Kevin ataupun komposer tu tak menepati cita rasa Mei sendiri? Pada masa tu kan, yalah kita ni biasalah kalau kumpulan baru yang baru nak ada nama kan, kita rasa macam nak berdepan macam nak ambil lagu orang yang dah ada nama dan kita rasa macam takut tau. Takut. Banyak takut nanti tak sesuai kan. Tak sesuai dan takut nanti tahulah kadang-kadang nama dia kan lagu dia pembawa dia lain. Pembawa dia macam ni. Jadi kita orang memang berusaha sendiri lah masa tu. Kita try bawa lagu ni. Masa tu idea memang waktu muda, idea memang fresh lagi. Memang buat dia, jumpa jalan. Buat dia, jumpa. Jumpa dia idea-idea tu. Tapi sebenarnya kita ni bersama-sama bekerjasama lah. Okey, kita tak mesti dia buat lagu masa zaman tu. Kita saja, kita tanya juga macam Man, Yus, macam mana lagu ni. Apa lagi yang kurang, apa lagi ini tak cukup, macam Mus, apa dia orang tambah macam tu lah. Mus bagi, okey, ini part chorus macam ni, Man kata aku nak buat drum macam ni, macam Yus. Kurang part dia tambah sikit lagi. Kita orang bekerjasama. Itulah cara kita orang. Seterusnya album kedua Mei, dia mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dan nama Mei ni sebaris dengan kumpulan rock seperti Search. Bagaimana kehidupan Mei di waktu puncak waktu tu? Sebenarnya kan waktu kemuncak tu
Kita ni bukannya grup yang ada satu orang yang macam ada manager yang pegang kan, dia boleh create kita orang buatnya. Okey, korang lepas ni macam ni macam ni. Kita orang handle sendiri je sebenarnya. Handle sendiri. Kita mengurus sendiri. Kalau nak tahu selanjutnya tanya Man. Selanjutnya pada ketika kejadian tu, Betul. kan? Jadi kita orang rasa tak perlulah untuk kita gunakan khidmat manager ataupun apa ni kata orang pembantu. Sebab apa? Yang kami kita boleh handle sendiri. Jadi siapa-siapa pada ketika itu yang nak panggil untuk show ke pada ketika itu fun fair lah. Silakan duduk. Pada ketika itu, taman aku tadi lupa. Kamu buat soalan lain sekali. Di Mei di waktu puncak masa tu, macam mana kehidupan Mei waktu tu? Hang fonok ke? Kamu jawab yang tu. Jawab. Waktu Mei, waktu album Hakikat tu, waktu kemuncak, apa hang rasa? Waktu kemuncak. Aku dah kata. Jawab. Dah mari dah. Sebenarnya album Hakikat tu kita tak expect macam mana dia boleh pergi kan, sebab kita pun dalam bidang muzik pun kita tak ada pengalaman kan. Jadi yang buat pakai kami confident tu sebab kami punya producer tu iaitu Encik Thomas Sam buat lagi kami confident, dan dalam masa itulah album tu pun banyak kami yang buat lagu-lagu macam lagu Sendiri, Cinta Muka di Hati, lagu Dalam Kembara. Jadi entah macam mana album tu pun boleh meletup dengan tak sangka. Jadi waktu tu memanglah undangan kami tu ikutkan orang kata apa? Satu Melaya. Satu Melaya tahulah. Mana-mana ceruk. Kata-kata tempat kami pergi kan dengan kata orang yang sokongan yang menggalakkan. Jadi daripada itu ialah kami punya ekonomi pun kukuh apa semua. Jadi hebatlah pada kami pada waktu album tu kan, dengan tak sangka. Jadi macam-macam lah dalam segi kewangan kami pun kukuh apa semua, bantu family, bantu apa saja yang kami perlu kan. Jadi syukurlah alhamdulillah sebab benda tu memang kami tak disangka kan. Jadi peminat pun daripada situ makin lama makin menerima kami. Pada waktu tu kami bermacam-macam konsert ke, tapi kebanyakan waktu tu banyak yang fanfare lah. Jadi fanfare pun kan dalam satu minggu ada 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi kita pun round satu Melaya lah, satu Malaysia lah. Seronok waktu tu. Betul tak? Betul. Okey, selepas album pertama album ketiga mendapat sambutan yang luar biasa. Mei seterusnya menerbitkan album yang keempat, Strategi. Betul tapi kurang memberansangkan dan akhirnya Mus meninggalkan Mei. Adakah disebabkan kegagalan album ini Mus mengundurkan diri, dan bagaimana Mei meneruskan survival pada waktu tu? Sebenarnya kan Mus ni dia merahsiakan diri dia sesuatu. Jadi kan waktu kita tengah buat album Strategi tu kan, dalam last minute tu kan, kita dapat tahu yang dia nak tinggalkan kita orang tau. Tak? Dia buat rahsia. Dia dah ada line up strategi dia yang baru, dia dah ada line up yang baru. Jadi waktu tu kita macam dah patah semangat tak? Kita pun rasa alamak, kita rasa macam dah yalah, kita dah biasa, tiba-tiba kan album tu dia buat macam buat syarat sajalah, buat syarat. Tapi dalam pada diam tu kan, dia dah ada planning. Jadi kita dapat tahu masa tu kan, kita rasa macam patah semangat sikit lah. Waktu tu kan kita mana ada pernah jadi macam ni. Jadi kita rasa macam alamak, tak best lah. Jadi kita orang pun masa tu kan berbagai-bagai masalah jadi. Berbagai-bagai problem lah. Yang Yus dah bawa diri sini, Man dah bawa diri sini, saya dah bawa diri sini kan. Tapi tak lama pun, lepas tu kita orang berfikir balik kan, kita berbincang balik 3 orang. Kita berjumpa 3 orang balik kan. Kita bincang balik, cakap kita teruskan. Waktu tu kita pakai dia penyanyi mana-mana. Sebab masa tu show masih on lagi. Di mana-mana ada show nak itu. Kita orang pakai penyanyi memang ada. Tapi cara kebetulan masa tu kan, waktu kita buat latihan di studio, kita ternampak Yanzen. Jadi Yanzen waktu tu dia memang free lah, dia tak ada terikat dengan mana-mana company. Kita offer dia. Tapi alhamdulillah Yanzen pun kena dengan konsep kita orang. Kita orang pun suka Yanzen sebenarnya. Sebenarnya dia juga seorang penyanyi yang baik juga.
Dan berpengalaman. Pengalaman. Bukan nak puji lah. Sebenarnya bila saya kaji balik, saya dengar balik kan, Yanzen juga penyanyi yang baik untuk penyanyi rock lah. Mana selepas Yanzen masuk tu, Mei kembali bersinar lah. Alhamdulillah lah waktu tu. Sebenarnya banyak ada juga lah album dia dapat offer ni berbagai-bagai syarikat, dan kita teruskan juga bersama dia. Tapi dengan ada perjanjian dia lah, perjanjian kita bersama dia. Itu saja. Lagu-lagu heavy dan thrash metal Mei ni, dia standing dengan kumpulan-kumpulan barat, ditambah dengan kemasukan vokalis Yanzen yang mampu menyanyi dalam bahasa Inggeris dengan baik masa tu. Jadi Mei terfikir tak masa tu untuk merakamkan album penuh dengan genre thrash ataupun heavy metal, ataupun Mei begitu setia dan konsisten mengekalkan elemen yang sebelum tu dalam album-album yang dihasilkan tu? Yalah, macam saya cakap tadi, kita bukan minta lagu daripada orang ataupun orang yang bagi. Kita memandangkan penyanyi itu apa yang dia punya kelebihan. Kita nampak dia, oh dia ni sesuai macam ni. Kita boleh mencipta untuk dia. Oh dia ni sesuai lagu slow dia, bawa dia feel dia, dari lagu heavy dia. Yanzen memang boleh dikatakan penyanyi yang pandai lah. Pandai. Saya bukan nak puji dia, memang pandai. Kalau setakat lagu Inggeris biasalah, memang dia feel dia memang cantik. Saya pun boleh katakan boleh memuji dia lah. Sebab apa kan? Dia ada perkataan kuat-kuat tu kan. Dia pun menambahkan idea dekat kita orang. Dulu masa dengan Mus, idea Mus tu kalau kita orang mungkin bertahan dengan dia lagi sampai 5 6 album, 7 album, mungkin itu dia. Kemasukan Yanzen kan, dia membagi idea-idea yang baru juga untuk kita orang. Itu penting juga sebenarnya. Setelah menerbitkan beberapa album dengan Yanzen, akhirnya beliau mengundurkan diri daripada Mei. Kemudian Mei mengganti dengan Onek, vokalis Lipan Bara. Cerita mana? Jadi jualan dengan album dengan Onek pun agak menggalakkan masa tu. Mengapa Mei mempertaruhkan AG yang dia bukan daripada mana-mana, maksudnya bukan artis lah, daripada orang biasa, untuk diserap dalam kumpulan Mei ni? Okey ya. Kita sebenarnya kalau kita nak pilih seorang penyanyi, kadang-kadang penyanyi yang dah ada nama, yang berpengalaman, yang ranking dia tinggi punya ranking kan. Jadi dia lebih demand daripada apa yang dia boleh sampaikan. Kita nak cari penyanyi seorang yang kata orang yang low profile. Maksudnya biar kita yang bentuk dia. Kita akan bentuk, kita akan polish dia, jadikan dia seorang penyanyi yang baik. Kalau seseorang itu yang punya nama yang besar kan, bila macam kita kalau show setakat 10,000 ke 15,000 kita on je. Tapi kalau dia mungkin dia nak demand, mungkin dia nak lebih. Jadi kita tak nak benda-benda yang macam tu. Sebab apa? Kita ni bekerjasama, berapa aja yang income yang kita dapat, itulah rezeki kita. Jadi bila kita ambil orang baru, janji dia ada suara, dia boleh nyanyi dan boleh dengar cakap apa yang kita trainkan dia, bagi dia kata orang idea-idea yang bernas untuk dia maju ke depan. Itu lagi baguslah rasanya di masa akan datang. Sebab apa, kalau kita guna nama yang telah ada ni, dia ada macam-macam. Dia nak demand, dia nak lebih lah. Tu dia nak demand, mana cukup banyak itu, nak banyak lagi lah. Jadi kita ni jenis kata orang bekerja tu ada gaji okey lah. Janganlah sampai kerja tak ada gaji. Kan macam tu Bu? Betul tak Haji? Haji kalau tak ada gaji dia pun geli. Jadi itu cerita. Cuba tanya lagi, apa benda yang tanya tu? Ada peminat dia masih membandingkan lagi AG dengan vokalis lama Mus tau. Jadi bagaimana Mei untuk membina dan mengasuh AG dengan identiti dia sendiri. Maksudnya bila orang sebut AG tu AG Mei, macam Mus lah, Mus Mei macam tu kan. So macam mana Mei untuk mendidik AG? Sebenarnya saya rasa AG dia sebenarnya kami tak banyak mendidik dia. Sebab saya budak-budak macam Man, you, saya kan, kita dah tengok dia lama dah. Dia tengok dia menyanyi lama. Kita dah pernah menyaksikan persembahan dia waktu tu, dia bersama kumpulan dia kan. Jadi kita orang tengok, budak ni boleh tahan juga. Kita dah tahu dia ni boleh menyanyi. Dah lama kenal. Dah lama kenal, kita boleh menyanyi. Sebab tu saya cakap Man, kamu kena ambil kau ada apa-apa hal nanti ke apa ke ni kan. Lama dah, bukan setahun dua, dah belas tahun dah.
cerita dah lah. Itu yang kita nampak dia buat show. Tapi waktu tu kan kita orang tengok, hebat budak ni cakap. Mana dia bawa lagu pun kebanyakannya semua lagu-lagu Meh. Jadi yang kita terasa kan, kita nak buat kerja pun kan tak payah kita nak pening-pening dah, sebab dia pakai key yang sama kan. Cuma kita bagi dia sikit-sikit apa benda yang patut dia buat, apa benda perbetulkan sikit, itu saja. Tapi soal nyanyi kan, kita sebenarnya nak buat macam audition ni kan, satu kerja yang letih sebenarnya. Betul? Orang datang memang banyak yang offer diri, tapi kadang-kadang dia boleh nyanyi satu lagu je. Betul? Suruh try lagu lain dia tak boleh sebab dia favourite lagu tu je. Ada macam-macam hal. Jadi kita last sekali cakap tak ada pilihan, kita cakap okey, Man, AG dia yang sesuai. Begitulah ceritanya. Cuba tanya lagi apa yang ada. Meh adalah satu nama yang besar pada waktu itu dan mempunyai kelas yang tersendiri dengan mengadakan konsert yang berskala besar. Tapi Meh tetap juga turun ke tapak-tapak expo, funfair. Adakah ianya tidak menjadikan Meh ni sebagai satu band yang macam tak ada standard lah? Macam mana pandangan Meh? Ya, itu adalah rezeki ya. Itu adalah rezeki. Kita tak memilih satu konsert yang berskala besar, tapi kalau itu pada kami itu kami bersyukur lah satu konsert yang besar. Jadi kami pun tak memilih siapa sahaja daripada organizer mana yang panggil kami, sama ada main di expo, di carnival ataupun di dinner. Jadi kami mesti kena teruskan. Mesti kami nak jumpa peminat-peminat kami. Kalau kami demand tak pergi yang show yang kecil-kecil macam expo, carnival ni. Jadi masa bila kami nak jumpa peminat kami? Jadi ada lebih baik peminat kami lebih rapat kami dengan peminat. Jadi supaya benda ni ada keep in touch lah sampai bila-bila. Itu sebab kami ni kata orang, yalah memang nama Meh ni memang besar lah pada kami. Tapi pada kami tak anggap kami ni besar kan. Kami cuma menghargai nama Meh tu. Kami nak jagakan nama Meh tu. Macam kami macam ni je. Kami tak ada nak kata orang nak ala-ala demand tinggi-tinggi apa sampai show-show yang berskala besar. Apa yang dia orang panggil untuk kami persembahkan muzik tu, itulah yang kami sampaikan kepada peminat kami. Supaya dia orang menerima kami seadanya. Dia sebenarnya macam ni tau. Kita orang pun tahu benda-benda ni macam nak jaga imej, tapi kan kita orang rasa benda tu tak patut tau. Sebab apa? Peminat yang ada selama ni yang banyak daripada semua pada kampung-kampung, daerah-daerah yang kecil-kecil ni kan. Jadi kan dia orang ni mungkin nak datang ke Kuala Lumpur ke atau ke bandar mungkin susah. Jadi kita ni kan tak nak berkira dari segi tu. Kita niat nak menghibur dia waktu tu. Tapi kelebihan dia adalah kita ni akan bertahan lama. Itulah cerita dia. Kalau satu grup yang untuk bertahan lama atau dikenali, dia kena macam tu lah. Kalau dia ada album nama naik, dia kata dia demand, okey aku tak nak main show kecil-kecil tak besar dia. Boleh ada show tapi 5 tahun satu show ke 2 tahun satu show ke, boleh lah lama nama tu padam lah. Sebab benda-benda yang macam ni kita memang full time on music. Ya, jadi kita kena concentrate pada music. Jadi kita tak nak demand music ni ini kalau show-show kecil-kecil je kami tak nak main. Oh ni konsert yang berskala besar kami nak main. So sampai bila kita nak sampai macam tu kan, kita nak demand pada kami tak ada memilih lah kan. Itu apa yang ada kami buat, itulah persembahan kami. Ada tak nak buat perancangan album studio baru bersama AG, dan apa perancangan Meh selepas ni? Adakah nak buat konsert anniversary ke atau bagaimana? Okey, sekarang ni perancangan tu memang ada lah. Kita orang ada planning untuk buat single dengan AG. Dan tu konsert bersama AG ni mungkin kita sekarang ni tengah jalan juga konsert. Nak bagi AG bertambah mesra dan memahami situasi kedudukan Meh, kedudukan macam mana kan. Jadi dia dapat lebih mendalami Meh ni macam mana. Jadi pada tahun ni mungkin kalau insyaAllah kalau kita ada rezeki kita akan keluarkan single 2 lagu macam tu kan. Atau untuk buat show-show yang akan datang, kita tak ada milih show sebenarnya. Kalau kata orang carnival pun kita pergi, kalau kata orang konsert besar pun kita pergi, dinner pun boleh. Tapi masalah sekarang ni, janji kita bekerja kita ada gaji. Jangan kita hendakkan gaji itu lebih kan.
Jadi kita bekerja tu kata orang kita ada gaji, kadang kita dapat menghiburkan peminat, berjumpa peminat kan. Yang pentingnya kita happy, peminat pun happy. Walaupun kita nyanyi main dekat karnival ke mana sekalipun, tak ada bayar beli tiket apa semua kan. Tapi peminat happy. Sebab free tengok kita. Dan kita pula dibayar oleh organizer carnival, bayar kita harga yang patutnya yang kita rasa kita pun ada gaji dan tak merugikan rasa orang. Kita tak bolehlah nak demand sangat benda yang macam ni kan. Yang terbaiknya kita nak cari rezeki yang halal. Itu je yang penting. Itulah, tu kata tadi macam yalah yang kita nak menerbitkan untuk single album. Kita pun nak tengok juga lah kemampuan AG ni macam mana. Selalunya kita dengar dia bawa lagu Mei yang Mus yang menyanyi. Jadi kita nak tengok daripada dia sendiri, dia punya feel sendiri, kelebihan dia macam mana. So mungkinlah tengoklah, kami pun dalam planning jugalah nak buat satu single untuk Mei. InsyaAllah. AG sekarang dah duduk dengan abang-abang Mei ni. So macam mana perasaan AG untuk menyesuaikan diri lah dengan kumpulan Mei ni? Okey saya bersama dengan Mei ni, tak silap saya sudah 8 bulan ya Abang Man. Adalah. Dan saya telah menjalani konsep-konsep, tak silap ada berapa show kita? Lebih daripada 10 show. 10 show. Dari situ saya dapat satu benda yang baru lah kan. Untuk apa? Banyak benda yang saya nak belajar lagi. Dari situ saya dapat belajar pada abang-abang ni. Abang Mei ni semuanya okey sebenarnya. Semua baik-baik, baik-baik. Betul tak semua? Abang-abang yang paling baik. Okey okey, sebab ialah macam AG dia pun tu kata tadi pun dia tak expect yang dia nak bersama Mei. Jadi dia macam satu kata orang dia pecah tradisi dia lah. Dia kata dia tak sangka itu dah macam siapa pun kan, even siapa pun. Mana tahu katakanlah Man orang offer dia main dengan Metallica, tak terkejut dia. Betul. Betul. Yang dia lah curis, yang dia pun sama juga Masyorik sama. Jadi dia terkejut. Dia terkejut. Dia ni macam Meji. Okey, tak apa, dia kata sebab benda ni tu kata Ji, cakap engkau dah jadi public figure, cakap kau kena bukan jagalah, apa kena steady. Kan apa yang tak tahu kita ajar supaya dia punya improvement itu lebih baik daripada yang sudah. So alhamdulillah lah nampak sekarang ni ada improve dia, macam mana dia pun dah pandai berkomunikasi dengan peminat-peminat masa dia beraksi dengan kami semua. Maknanya peminat-peminat di luar sana atau pada FB semua kata puji AG okey. Memang tepat pada waktunya AG menggantikan penyanyi kami yang lama tu. Itulah pendapat saya lah. Tak gitu. Betul. Cuma saya harapkan peminat-peminat Mei dapat menerima saya seandainya walaupun saya masih baru lagi kan. Okey, itu je. Dua artis ataupun musician yang menjadi idola kan, dan lagu yang awak minat. Okey, artis yang pertama semestinya Abang Mus lah, idola saya yang pertama. Dan lagunya yang lagu Pelayaran saya minat sekali. Untuk artis yang kedua dari kumpulan Rockers, lagu Kekejaman. Itu yang saya paling minat sekali lah. Abang aku yang minat. Aku siapa minat penyanyi? Saya ni sebenarnya kalau pasal musician ni semua saya minat, dan Malaysia ni semuanya bagus-bagus kan. Tapi kat luar negara tu lagi lebih bagus. Saya rasa biarlah saya duduk dalam satu yang bagus tu kan. Jadi saya nak kata seseorang tu saya punya idola, tak dapatlah kot. Saya siapa pula nak jadi idola kan. Jadi menggalau orang itu kan. Bagi kamu pula. Betul tak ya? Sebenarnya kan bila kita dah sampai satu tahap umur macam kita orang ni dah 50 lebih kan dia, kita ni kan nak fikir idola dah tak ada. Sebab yang sebenarnya di Malaysia ni kita boleh cakap lah semua yang ada kira terbaik juga lah penyanyi. Siapa yang tak boleh menyanyi? Semua boleh menyanyi. Semua kita, kalau tak sedap takkan lagu dia orang boleh naik. Itu dia pemuzik. Kalau tak bagus takkan dia orang boleh main.
sebenarnya saya dah tahap gitu dah. Tengok siapa kadang budak-budak sekarang bermain pun bagus juga. Dia tak boleh fikir idola dah. Sebab saya kira open dah cakap. Sebenarnya tak ada idola-idola. Sebenarnya dia main bagus, bagi saya baguslah dia. Tak? Tapi jangan dia rasa dia bagus. Sebenarnya ada orang lagi bagus, ada orang lagi bagus. Sebenarnya kebolehan dia tu bagus. Itu saja. Okey, pada saya musician di dalam Malaysia ni, tu kata dia Abu pun dah cakap, mana cakap, Ijim cakap, semuanya bagus-bagus kan. Kita tak nafikan. Tu kata kalau kita tak bagus, dia tak dapat level sebagai artis, sebagai penyanyi terbaik, sebagai pemusician yang terbaik. Jadi pada saya mana yang terbaik tu, itulah idola saya. Jadi kepada mereka-mereka yang di luar tu, tanya pada dia orang, idola dia orang siapa dalam antara kami ni ataupun daripada musician kat luar. Jadi kita nak yang terbaik, kita kena belajar yang baik, kita kena usaha yang baik. Jadi kita nampak siapa yang terbaik, kita kena belajar daripada situ, cara permainan dia, teknik dia, daripada situ. Pada saya lah, saya satu je tengok, saya suka kumpulan Rush. Itu basis lagi Dili. Itu je, saya suka pada dia. Sebab dia punya teknik tu banyak. Saya nak tanya satu soalan ni pasal Mus. Apa sebab dia keluar tu? Sebab apa cerita sebenar dia tu? Cerita sebenarnya kalau dia bagi kat saya, dia bagi saya 3 hari je. Jadi untuk dia pun sama rumah aku time tu tak. Dia macam ni. Dia sebenarnya benda ni kita dah perhati dah dia lama dah, sebagai dia pergi solo. Walaupun tanpa pengetahuan kami tahu dia pergi solo. Jadi kita tak ambil kisah kau nak pergi solo ke apa ke, at least something cakap dengan kita orang apa yang kau nak, tapi dia tak ada nak bercakap satu benda yang mungkin dia tidak kepuasan hati dia terhadap kami, apa dia. Jadi kita pun tak tahu, tertanya-tanya. Kemudian mungkin ada segelintir pihak-pihak mana kita tahulah dah meracuni fikiran dia dengan keadaan dia yang selepas sakit, mungkin dia memori dia loose apa semua, mungkin dia tension dengan keadaan dia, mungkin termasuk oleh keadaan kami bertanya pasal macam mana, tanya pasal show macam mana, kau pergi show boleh macam mana, kami ni macam mana, apa semua kan. Mungkin dia ambil satu keputusan yang drastik. Dia keluar main, katanya dia keluar main sebabkan kami dah ada penyanyi. Itu tak betul cara statement dia macam tu. Sebenarnya masa dia nak keluar ni pun kami pun tak ada siapa lagi penyanyi kami. Dia bagi saya lah, pendapat saya pula lain semua. Tapi kami semua kira memang dah sampai satu tahap memang menentang Mus lah, ataupun bukan kita tolak dia, sebab apa dia yang tolak kita orang. Dia sebenarnya cerita macam ni tau. Biasalah. Ini tak usah cerita, kita tak usah cerita apa ni alasan kita, apa ni kita buang dia buang ni. Dunia duit dah menguasai. Ini cerita, biar kita cerita terang-terang. Cerita gelap-gelap tak mau. Kita cerita, bila dah biasa pegang duit banyak, betul tak? Jalan seorang. Bila untuk grup, dia tahu dapat kena berbagi. Tapi benda ni, yalah, kita pun sabar. Sampai kita pernah kan, kita bukan pernah, sampai kan tahap kita orang kan, setahun 2 tahun tak ada show. Kadang-kadang setahun satu show. Bukan saya nak cerita, tapi dia tengok Sabah, Sarawak sana, pakai mana semua. Kita sekarang ni kita punya ada FB, walau tak tahu orang akan bagi tahu. So kita buka-buka dalam tu ada kan. Jadi kita pun macam mana katakan kau kata benda ni tak ada show, siapa yang nak buat show sekarang ni? Siapa nak panggil? Habis pula yang kau pergi show tu macam mana pula? Apa bezanya? Itu dia punya hal lah kan, cara dia nak apa kan, nak perbetulkan. Mungkin dia rasa benda tu rasa betul pada dia kata, betul lah dia. Jadi macam kami ni, apa kami nak ngesahkan sangat kan, tapi kami pun masih move on lagi, masih boleh pergi lagi apa semua, tak ada heran. Itu kata Man tadi, dia bagi kami 3 hari je. Dan Man bagi dia berapa Man? Setahun. Jadi, satu lagi kan, yang kita orang, yalah, kita sabar bukan sehari, seminggu, sebulan. Dia pergi solo belas tahun. Kira lah. Kita bukan kira duit dia, kira lah macam mana. Kita ni tak sakit gigi 3 orang ni. Betul tak? Ini bukan cerita ni, ini biar kita kerana duit saja. Tapi sanggup buang kawan. Sanggup melupakan kita orang.
nak tanya kita orang apa ke, kita call pun tak nak angkat. Kita sabar lebih sebenarnya. Sebenarnya kami orang ni sabar lebih. Betul tak? Bukan nak cakap lah. Bila kita dah buat satu keputusan, kan, dia pun dah macam tunjuk diri dia macam dah ni, dia dah rasa diri besar. Biasalah penyanyi. Betul tak? Sekali show 20-30 ribu masuk dah. Kita show baru dapat seorang ciput-ciput aja dah, mana nak standing dengan dia. Jadi kan kita fikir kita ni tak standing dengan dia. Kita rasa lebih baik kita cari penyanyi lain. Kita itu macam kata Man tadi, kita tak memilih show. Kita tak nak bukan lawan dia. Kita bukan nak kata nak tunjuk show tak. Kita ni kira orang cakap sebagai penghibur je. Kita menjalankan tugas je. Ada orang panggil show, kita jalan show. Itu di mana, di kampung ke, di daerah-daerah lain ke, di bandar ke, konsert besar ke, kita dah biasa dah. Tapi mungkin satu bab mungkinlah dia rasa yalah pada diri dia tak boleh nak bawa sekali dengan grup kan. Mungkin pada kami dia nampak apa yang dia nak tak ada pada kami kan. Mungkin dia nak cari mungkin yang terbaik lagi, musician ke apa ke, itu kita tak tahulah. Jadi biarlah dengan cara dia macam tu kan. Jadi pada kami tu kata dia, kami tetap masih lagi berjalan, move on lagi, tak ada hal benda-benda yang macam tu. Biar dengan kapal dia, kami dengan kapal kami kan. Benda ni pun dah berlalu kan. Kita pun malas nak kata orang nak ungkit bangkit apa semua. Lagipun kan, saya tak perlulah nak cerita sebagai sedangkan peminat pun tahu. Dulu Mus pernah buat hal macam ni kan. Tapi alhamdulillah kita ambil Yanzen pun jadi. Betul tak betul? Benarnya itulah tadi kan. Kami walaupun kata tadi itulah kekuatan pada grup ni adalah kekuatan pada nama kan. Jadi siapa saja pun yang pandai bawa, yang faham dengan konsep Meh ni kan, dia bawa, dia akan menjadilah benda ni. Dia akan menjadi. Tak perlu kita nak bagi tahu dia. Sebab macam AG kata dia, AG dah tahu Meh punya konsep ni macam mana. Okey, dia boleh bawa. Jadilah siapa pun macam penyanyi sudah. Dia tahu konsep Meh ni macam ni. Dia boleh bawa. Benda ni menjadilah sebab nama tu masih kuat dan megah dan masih ada lagi nama Meh tu. Jadi kira abang maksudnya dah memaafkan dan melupakanlah perkara. Yalah, setiap manusia ni ada kemaafan dia kan, terpulanglah pada dia ni nak buat macam mana. Tapi rasanya ada sikitlah perasaan yang orang ni terguris pada kami ni semua. Dia buat yang ni yang kali kedua kan. Siapa kata kita ni manusia, terguris tu ada dengan keadaan-keadaan ni. Kita ialah waktu tu ekonomi kita down, kita duk tunggu last minit dia bagi satu statement yang macam ni. Apa perasaan? Kecewa kan. Jadi benda tu ialah benda dah tertulis macam tu. Kita terimalah seadanya. Mungkin daripada situ ada satu hikmah ke apa ke, tu rahmat di sebaliknya, kita betul tak tahu. InsyaAllah alhamdulillah kami pun dapat AG pun syukur jugalah. Kami pun masih boleh lagi teruskan show. Betul tak brother? Masih Betul brother. Alright. Bagi saya kan, Mus dengan kita orang untuk berkawan bolehlah, untuk bekerjasama sebenarnya tak nak lah. Sebenarnya kan, tersalah saya cerita banyak-banyak hal dia. Bagi saya untuk berkawan boleh, untuk bekerjasama tak nak lah. Minta maaf lah, tak nak lah. Dah serik lah. Serik apa ya? Serik. Bila dah sampai ke muncak kan, dia seolah-olah mencari untuk diri dia. Kita orang ni, korang duduk dulu, hold. Dia macam tu, dulu macam tu lah. Lagi hold. Macam kes yang dia first dia keluar, macam tu lah, dah hold. Rupanya dia dah ada line up baru tu yang nama Stranger. Itulah ceritanya. Tapi kan sebagai kawan kita terima lah. Sebagai nak buat kerja macam ni, tak nak lah, minta maaf lah. Memang rasa tak best lah. Dia memang dari segi tu tak payah cerita lah. Bukan nak burukkan dia. Tak payah nak cerita buruk. Tak payah cerita. Tapi berkawan boleh lah. Dia untuk kawan ketawa, memang tengok dia ketawa pun boleh ketawa cukup lah. Tapi nak bekerjasama lagi, minta maaf lah. Serik. Tak? Pesanan untuk peminat Meh lah. Okey, pada saya lah. Okey, ribuan terima kasih Tuan Ribuan terima kasih juga kepada seluruh peminat-peminat lah yang tak kisah di mana berada, seluruh Malaysia ke, di Sabah Sarawak ataupun di Singapura. Ribuan terima kasih kami kepada
anda sekalian masih menyokong kami dan masih bagi kami semangat teruskan walaupun kami penyanyi tanpa Mus dan pengganti kami itu AG. Sokongan kepada anda semua amat kami menghargai lah. Terima kasih. Saya pun memang banyak terima kasih pada peminat, pada kawan-kawan juga yang support kan. Kawan-kawan pun bagi support. Peminat pun bagi support, yang dia orang memberi bagi kata-kata teruskanlah, dia kata tak apa, dia kata walau macam mana pun buat juga kami tetap bagi sokongan. Jadi saya rasa peminat yang bagi sokongan kepada kami, tak kira lah berada di mana saja kan. Terima kasih banyak-banyak dan sekiranya ada salah silap, biasalah, betul tak? Kadang-kadang kita pun bukan betul juga. Kita minta maaf lah, betul tak? Betul. Abang Man? Abang Man konong. Abang Man pun sama dah. Okeylah. Saya pakcik. Punya handsome ni pakcik ambil teruk lah. Okey. Saya pun nak mengucapkan kepada peminat-peminat semua, tak kira ada di mana, ada kat dapur ke, kat depan ke, kat jamban ke, supaya menerima kami seadanya, apa yang kami sampaikan kan, dengan AG yang terbaru ni. Kami terus memperjuangkan seni ini hingga ke hujung nyawa kan. Lagipun kalau kita nak tamak-tamak pasal duit ni tak payahlah. Sebab apa, kalau kita dah masuk dalam tanah tu, semuanya tinggal. Kupang pun tak ada ya? Apa pun tak ada, tak bawa sekali. Tak ada, jadi tak payahlah kita nak tamak sangat pada pasal duit ni. Pasal duit ni tak boleh bawa mati pun kan. Sekadar apa yang ada aja. Itulah contohnya kan. Aku bagi setahun je Yus. Okey. Setahun je. Tak ada masalah. Kemudian kita tengok apa akan jadi kan. Jadi terima kasih kepada peminat yang menyokong kami selama hari ni. Tak kira penyanyi mana pun yang berkhidmat dengan May sekalipun, semua bagi support yang terbaik sekali. All the best Malaysian, Singapore, Brunei Darussalam and Sabah Sarawak. Haji nak cakap apa Haji? India ada India. India tahun depan kot. Haji nak cakap apa Haji? Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada peminat-peminat bulan Mei. Saya harap peminat-peminat Mei dapat menyokong bulan Mei hingga ke dan teruskan perjuangan Mei. Lagi Sekiranya mungkin saya banyak dapat kritikan daripada peminat-peminat dalam Facebook, ada yang positif, ada yang negatif, saya terima saja. Saya akan perbaiki apa yang tidak elok. Saya akan teruskan lagi. Okey. Selamat. Assalamualaikum.